lahum min khauf. Itulah ayat dia. Ayat itulah dia punya power dia. Nampak? Itu Habib Abdullah Al-Haddad Ba'lawi pada malam Lailatul Qadar, dia dapat Lailatul Qadar. Dia dapat ilham ayat ni. Susun masuk dalam dia punya Ratibul Haddad. Mana orang tahu dalam dua haddad ni, orang tak baca lah ya. Tapi orang muda ni tak baca semua tu, tak tahu lah. Kitab dia pun tak ada. Majmu' Syarif dalam tu ada sebut Ratibul Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa'lamu anna fikum Rasulullah la yutibukum fi kathirin minal amri la'antum walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim. Nahmaduhu wa nashkuru wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Rasulillah Habibina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi al-qawi minasy syaithanir ghawi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar. InsyaAllah kita sajuk pada surat 228 228 perkara 8. 228 perkara 8 masih lagi tentang sambungan kepada kepada perkara yang melibatkan kepada banyak makan ataupun kecederaan dalam makan minum. Ya, itu disebutkan sebahagian daripadanya. Nombor 8 kata musannif Hudatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah anhu, kesusahan-kesusahan yang akan diperolehinya nanti daripada berbagai-bagai urusan akhirat, dan sebelumnya akan mengalami kepayahan ketika sakaratul maut. Dan riwayatkan dalam hadis, inna shiddata sakaratil mauti ala qadri ladzatid dunya atau kama qala, bahawa kepayahan menghadapi sakaratul maut itu menurut kadar kelazatan dunia yang dia nikmati. Sakaratul maut kita minta mohon kepada Allah muhawin alaina fi sakaratul, minta ringan sakaratul maut. Perkara itu memang jadi sungguh. Tiap-tiap orang akan mengalami sakaratul maut. Rasulullah sendiri pun mengalami sakaratul maut. Maka minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa kita kata sakaratul maut ni mabuk matilah, mabuk. Nak mati dia kena mabuk. Mabuk ni dia boleh mula daripada 6 bulan. Sebelum mati 6 bulan seseorang tu boleh terkena sakaratul maut ni. Ya. Paling-paling dekat dalam beberapa minit nak mati pun boleh, paling dekat ya. Dan paling awal dia boleh mula pada 6 bulan awal. Itu lazimlah disebut ya. Jadi makanya bila kita mabuk mati ni, dia akan teringat kepada apa? Mabuk ni maknanya dia ikut apa yang kita, budaya hidup kita lah. Seperti mana kata Ibnu Maskawai, dia kata orang tu akan mati ikut macam mana dia hidup. Dia akan bangun daripada kubur seperti mana yang ikut bagaimana dia matilah. Nampak ya? Jadi kita akan mati mengikut cara mana budaya hidup kita. Kalau hidup dia dengan dunia, penuh dengan dunia, semata-mata dengan dunia, diisi dengan dunia, ya, maka dia akan akhiri dengan cara dunia lah. Sakaratul maut tu akan berakhir dengan cara-cara dunia dia sendirilah. Orang duk dia hidup. Ya, orang duk main muzik kan, duk gesek biola. Bila sakaratul maut tu dia gesek biola, masa nak mati dia duduk gesek biola. Nampak? Orang Aish, awak dia gesek biola ni rupanya budaya hidup dia. Pagi petang siang malam minat dengan muzik, minat. Nampak? Dia ikut tu lah.
Apa yang kita suka tengok, apa yang kita suka buat, apa yang kita suka lakukan, itulah yang akan akhir sebagai sakratul maut. Ketika sakratul maut dia tunjuk. Orang mengaji Quran, rajim baca Quran pagi petang siang malam. Nampak tak? Dia nak mati besok dengan Quran dah. Itu bagus ya. Orang yang lazimnya ke masjid, suka sangat pergi masjid pagi petang siang malam. Mati dalam masjid. Macam saya cerita bagaimana seorang hamba Allah umur 102. Orang 102, umur 102, orang tua lah. Anak dia semua berjaya lah. Semuanya berjaya, Alhamdulillah. 3 anak dia pakar perubatan, 3 orang. Nampak tak? Tapi dia ni dah pergi mengaji, pagi petang siang malam mengaji. Dia arah anak-anak dia, waktu dia tahu anak-anak sibuk, pakar sibuk. Hampa kena hantar aku. Pagi-pagi subuh, sebelum subuh hantar pergi masjid. Nampak tak? Saat ni waktu duha ambil dia. Hampa buat ke mana pun sampai dah hampa mari kan, hampa suruh orang ambil aku tak kira. Janji hampa kena hantar aku, kena ambil aku. Nampak tak? Pakak duduk, anak-anak dia 3 orang tidur dekat dia. Dia pakak duduk lagi masa lah. Nak pergi ambil dia. Saat ni duha hantar pula. Itu dia. Lepas asar sana ambil pula. Dia tunggu. Saat ni maghrib pula hantar, lepas isya ambil. Tu dia berapa kali? Sehari 3 trip, 3 trip balik. Anak-anak dia kena datang. Itu dia punya jiwa dia kepada masjid. Dah pergi mengaji lah, ya Allah. Akhirnya dia mati pun tengah duduk mengaji. Itu dia. Itu dia punya habuan dia bagus. Taman syurga bulat-bulat. Pada zahir kata hadis lah, orang mati ni ya, seperti Imam Syria ya. Ada seorang imam di Syria, dia mati dalam keadaan mengaji, tengah duduk mengajar. Nampak tak? Taman syurga. Pasal penggali kubur tu sendiri nampak. Kubur dia jadi taman syurga. Penggali kubur tu pingsan penggali kubur. Itu dia. Itu je perkara yang kita kata di antara kenyataan. Ya, orang dalam majlis ilmu ni jasa berada di taman syurga. Sebab tu disebut bila kita pergi sembahyang di Masjid Nabi, orang sembahyang dalam raudhah, Raudatul Jannah, tu maknanya taman syurga. Ya. Sebab tu dia sama jelah, tidak ada sembahyang dalam tu pun 1000, di luar di masjid kawasan luar pun 1000 juga asal Masjid Nabi. Dia bukan ada lebih kurang kan tu. Tapi yang lebihnya dia taman syurga. Inspirasi kepada semua para jemaah yang balik daripada Madinah tu, bawa balik inspirasi itu ke dunia, ke tempat asal dia. Maka dia kena perpanjangkan dengan mengaji lah. Cari Raudatul Jannah. Nampak tak? Inilah jenis dia. Ya. Pagi petang siang malam dia duduk cari taman syurga. Pasal dia dapat inspirasi dia Masjid Nabi. Masjid Nabi tu. Tu dia lah. Ni dah berebut nak masuk taman syurga tu, Masjid Nabi tu. Duduk sampai berjam-jam tak mau keluar, tak beri peluang ke orang lain. Balik mai tak mengaji. Nak mabrur apa? Nampak ya? Macam mana nak mabrur? Mabrur ni bukan pangkat. Tak. Tingkah laku perangai kita balik mari daripada Mekah. Nampak tak? Apa kerja buat haji? Macam mana keadaan kita balik tu? Kelaku kita, gelagat kita, budaya hidup kita tu macam mana? Kena tunjuklah kepada mabrur. Itu baru jadi mabrur. Nampak? Orang tak faham dia kata mabrur ni dapat mabrur lah. Orang belum pergi Mekah pada mabrur lah. Belum pergi Mekah dah jadi mabrur. Sebab dia sentiasa dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah, berindah ketaatan kepada Allah, ya. Lazim berada di tempat yang mulia, tempat-tempat Nabi suka, masjid Nabi suka, ya. Bagi pengajian Nabi suka. Jadi bila kita amal macam tu, sebelum pergi pun dah mabrur. Nampak tak? Mabrur ni tingkah laku kita. Seolah-olah kita kata kat orang lagu ni lah, Pak Su nak pergi Mekah lah, alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Su balik jadi mabrur lah. Antara mabrur Pak Ngah, antara mabrur Pak Su ni balik pergi mengaji, tambah mengaji tau lah. Kena pergi rajin, pergi mengaji lah. Itu mabrur. Mudah-mudahan Pak Su mabrur lah. Apa dia mabrur? Mudah-mudahan Pak Su balik daripada Mekah besok rajin pergi sembahyang jemaah di masjid lah. Itu dia mabrur. Nampak tak? Bukan mabrur tu dia bagi pangkat dan darah jadi mabrur lah. Tingkah laku kita balik mai. Mak Ngah balik pergi mabrur lah. Balik mai besok jangan duk mulut tu kena celupak, jangan duk jaga lah. Jangan duk mengumpat orang sangat lah. Kena buang semua betul. Itu mabrur. Nampak?
Boleh faham ya? Ni balik tak mengaji. Nampak tak? Melilau kata tak? Pakai surat katok lagi. Nampak? Macam mana jadi mabrur? Nah. Tu, nah. Ada petua pula balik 40 hari kena pakai kepiah. Lepas 40 hari buang kepiah. 40 hari jangan tinggal kepiah kena pakai. Ada pula petua dulu tu. Lah, apa yang kena mengenal? Tak ada lah. Tak ada. Balik tu kita kena tingkah laku tu kena berubah. Berubah jadi orang yang soleh. Kegiatan kita, budaya hidup kita, corak hidup kita semua mestilah kemas itu dia. Tu kita nak fikir mabrur ya. Faham? Boleh. Jadi pendek kata sakaratul maut ni dia akan ikutlah corak hidup kita. Ya, maka tu kita mohon perlindungan daripada Allah SWT. Apa kaitan dengan makan ni? Apa kaitan dengan makan? Kita kena tengok awal kata Imam Ghazali ni. Kita tengok muka surat 227 dia kata, orang yang banyak makan ni pertama-tamanya menyibukkan hati dan badan untuk mendapatkannya. Betul tak? Kalau orang minat makan ni sangat lah. Tengok kita lah ni, kita ambil tahu lah ni ya. Tu mana? Waktu maghrib orang kita banyak makan ni doang. No? Penuh kedai-kedai makan waktu maghrib Waktu maghrib ni waktu Nabi suruh duduk di rumah. Tutup tiga pintu apa semua lah. Makan-makan masuk sini tutup habis, jangan buka, jangan biar. Itu waktu maghrib. Dan waktu maghrib kita menilau. Ya. Sahabat saya Allah yarham, Ustaz Yusuf Ismail, pengetua Pusat Islam tu, cukup baik dengan saya. Akan pergi Jordan sekali, ada dua orang. Ya. Dia kata apa kata? Dia kata pasar malam ni, pasar malam ni dah maghrib pasar malam ni pasar Yahudi dia kata. Nampak tak? Di Mekah ada satu kawasan dia panggil Suqul Lail, pasar malam. Siapa yang buka Suqul Lail dulu ni? Orang Yahudi. Masa di Mekah tu. Dia punya dalang dia yang buka Suqul Lail tu orang Yahudi, lekat tu orang Arab pun jangkit habis. Ya, sampai tahun 2004 saya bertugas hari masa tu lah. Masih bertugas lah masa tu, awal bertugas ya, daripada tahun 91 sampai 2016 tak pergi dah bertugas masa tu lah. Jadi kawan-kawan kita guru-guru Madura ni banyak di sana, di Madura guru-guru banyak ni. Ustaz nak pergi Suqul Lail pasar malam. Ada pasar malam ke sini? Ada. Rupanya pasar malam tu memang orang Yahudi buat. Maka tu kata Ustaz Ismail ni, ya, yang bertanding lah 3 bulan di baling dulu mati dah. Ya, dia kata, ingatlah Ustaz Zan ni pasar malam ni dia kata Yahudi punya. Contoh dia di Mekah ada Suqul Lail. Nampak betul. Waktu maghrib orang kita lah ramai di luar, nampak ya? Pasal malam dia makan rata-rata lah. Betul lah. Itu dia. Itu makna kata kita sibuk dengan dunia. Maghrib tu waktu dia singkat ya. Waktu maghrib tu disebut sebagai witir siang. Pasal ada 3 rakaat dia. Semayang maghrib tu umpama dikatakan witir siang, dia tutup ibadat siang. Sambut dengan 3 maghrib. Yang kita buat witir tu tutup ibadat malam. Nampak tak? Tu dia. Masuk Isya, masuk malam dah. Maka kita buka pula dengan, kita tutup dia dengan apa? Sembahyang witir pula. Itu maksud dia. Boleh faham tu. Jadi pendek kata, kita nak di rumah lah masa tu, ataupun di masjid. Di masjid ya. Tu ya. Dipaham dah. Jadi pendek kata, apabila kita lihat kepada banyak makan tadi kata musannif, keduanya untuk menyediakannya. Pertama kita sibuk nak cari makan tu sendiri. Kedua kita menyibuk menyediakan. Kemudian yang ketiganya untuk memakannya. Kemudian yang keempat untuk melepaskan diri pada kesan-kesan makan seperti mencungkil gigi. Ada kerja lagi. Dah habis makan nak cungkil gigi pula. Punya sibuk. Buang masa kat tu membasuh pinggan mangkuk, berulang alik ke tandas. Nampak? Nak buang. Banyak makan. Ya. Dan kelimanya untuk menyelamatkan diri daripada akibat makan terpaksa membuat rawatan. Dah banyak makan ni dia mai penyakit, nampak? Macam-macam penyakit, ya. Punca dia pasal makanan. Makanan pula tak menentu kita makan macam-macam makan, ya. Itu dia. Banyak gula ke, banyak daging ke, banyak masin ke apa semua, dia punca pada sakit. Nampak ya? Kerana timbul daripadanya penyakit pada badan. Bahkan menimbulkan kebinasaan dan penyakit-penyakit kepada agama. Punca penyakit semua daripada perut. Ya, itu dia. Kerana anggota badan jadi lemah dan malas beribadat. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, pintu segala penyakit
ialah bertindih-tindih makan, yakni banyak makan yang menyebabkan makanan tidak dapat dicernakan dengan baik oleh organ penghadaman, akhirnya menyebabkan penyakit. Dan punca segala ubat ialah tidak bertindih-tindih makan, yakni berlapar dan berpantang. Nampak? Punca berubat. Kita nak rawat, kena atok. Yang sebaik-baiknya cara Nabi ajak kita lah, amai lah tuan-tuan lah. Puasa Isnin Khamis jangan tinggal. Isnin Khamis buatlah. Tambah-tambah zaman serba kompleks sekarang ni dengan serba macam makan yang kita tengok pelik-pelik kan. Tak apa makan lah. Bukanlah tak boleh. Patut-patut lah jangan lebih. Patut-patut tu dah lah jangan lebih. Kemudian puasa sunat Isnin Khamis tu jangan tinggal. Yang tu lah penawak besar. Nampak tak? Itu dia. Sahabat saya Dr. Jamir Sentosa Klinik, owner Sentosa Klinik lah, Dr. Jamir. Dia pergi Mekah dengan saya tahun 2001, package dengan THTS. Dia puasa sunat Khamis ni sejak umur 8 tahun. Pak suruh puasa. Pak dia pun doktor ya. Hari Senin Khamis tak ada makan. Di rumah tak ada masak. Itu dia. Oh, nampak? Dia arah isteri dia hanya masak. Hang pun nak puasa. Mak pak dia. Habis anak-anak puasa. Paksa kena puasa. Dia berumur 8 tahun. Dr. Jamir Sentosa Klinik. Apa dah jumpa Sentosa Klinik Ibu Pinang ke Dr. Jamir. Hati sembang dia. Lah umur dia kurang pada saya lah. Muda 2 tahun. Nampak tak? 72 umur dia. Ya. Satu penyakit betul tak? Penyakit apa betul tak? Dia salam kita, dia pegang tangan kita tu melekat. Macam tangan orang muda. Nampak tak? Betul dia doktor. Dia pula doktor. Nampak? Kenal lah tempat tak? Dia bercakap, laku. Aku doktor dia kata. Nampak? Tak ada penyakit Tuhan bagi. Satulah. Kedua yang ada dosa lah. Punca penyakit ni antara lain pasal dosa. Nampak tak? Tu dosa. Banyak dosa. Dalam Bahrul Mazid juzuk 14 ada cerita kan. Umur dia 100 lebih ya. Tidak ada satu penyakit. Orang tanya dia macam mana tak ada penyakit. Senang dia kata, jangan buat dosa sudah lah. Minta ampun kepada Allah. Jangan buat dosa, minta ampun kepada Allah. Banyak sebab hari-hari kita minta ampun kepada Allah. Pagi, petang, siang, malam. Nampak tak? Biar dia bersih hari kita dah. Dosa kita tadi. Bila dosa kita bersih, tak ada dosa, tak ada penyakit. Nampak tak? Nuqtatus Sauda, satu kitab ditulis oleh Ibnu Jauzi. Dia tulis dalam kitab tu. Dia kata begitu. Punca bagi segala macam dosa ni. Punca bagi segala penyakit ni antaranya dosa. Dosa makan lebih pun dosa. Nampak tak? Itu punca dia kata tadi. Jadi kita kena ambil kira lah. Jadi pintu segala penyakit bertindih-tindih makan, yakni banyak makan yang menyebabkan makanan tidak dapat dicernakan dengan baik oleh organ penghadaman. Dan akhirnya menyebabkan penyakit, dan punca segala ubat ialah tidak bertindih-tindih makan, yakni berlapak dan berpantang. Dan daripada Malik bin Dinar, ulama besar, dia kata apa? Malik bin Dinar rahimahullah anhu, bahawa beliau berkata kepada penduduk Basrah, Wahai ini sesungguhnya aku, dia kata, aku acap kali telah berulang alik ke tandas sehingga aku merasa malu kepada Tuhanku dengan sebab banyak makan. Dia sendiri banyak makan sampai berulang alik banyak bijamban. Dia malu. Maka aku mengharapkan semoga Allah menjadikan rezekiku sedikit saja hanya berada di dalam batu yang aku menghisapnya sehingga aku mati di akhir hayatku. Dia minta supaya rezeki dia Tuhan bagi sikit, jangan lebih banyak. Bertahap tu. Kita minta banyak. Dia minta supaya Allah jangan bagi rezeki banyak, dia macam ulat dalam batu tu. Nampak? Sekarang boleh makan, boleh hidup tu dah. Nampak tak? Sampai ketika lah hayat dia habis. Itu dia nah. Itu Malik bin Dinar dan tabi'in ya. Seorang murid kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian tidak dalam keseluruhan perkara ini yang terdiri daripada menuntut dunia, tamak haloba terhadap kepunyaan orang lain. Nampak tak? Lagi. Kemudian tidak dalam keseluruhan perkara ini yang terdiri, bila dah kita perut kita banyak minta, makan banyak tadi ini, menuntut dunia, bila sampai dunia ni maknanya kita dah mula tamak halaba terhadap punya orang lain pun dia nak ambil. Nampak? Maka jadilah ya, masuk kepada ni apa ni, unsur-unsur kapitalis.
Unsur-unsur kapitalisme tu masuk. Antaranya nak ambil hak orang. Kalau boleh hak orang pun aku nak pulun. Sedang banyak yang boleh. Nampak tak? Tu nah. Dan membuang waktu hanya semata-mata. Duk kena buang masa. Kena guna masa untuk dia lah. Disebabkan banyak makan, keburukan amat jelas tiada tersembunyi lagi. Habis. So, Allahu Akbar, ingat dunia tak habis. Nampak? Dalam kotak kepala dia ingat dunia tak habis. Tu dia nah. Tu nah. Kesusahan-kesusahan yang akan diperolehnya nanti daripada berbagai urusan akhirat. Itu dia lah. Antara urusan diperolehnya nanti daripada berbagai urusan akhirat, sebelumnya akan mengalami kepayahan ketika sakaratul maut. Itu yang kita baca lah ni. Akhirnya urusan-urusan akhirat pun jadi ringan. Duduk tumpu dunia banyak. Tak ada masa nak sembahyang sunat. Ataupun nak buat ibadat pun tak boleh kemas dah. Tak sihat. Banyak penyakit. Nampak dah. Ya. Ini punca makanan tuan-tuan, ya, yang banyak kita tadi. Makanya akhirnya bila dah kata dunia terbaik, mai sakaratul maut jadi berat. Kita menghadapi sakaratul maut jadi berat. Ya, itu dah. Jadi sayang nak tinggal. Benda-benda dunia ada keliling kita ni sayang nak tinggal. Salman Al-Farisi dia nak mati menangis. Bila tanya kat dia apa yang menjadi yang menangis teruk sangat ni pasal apa? Dia kata aku dah tinggal satu mangkuk. Satu mangkuk dia tinggal. Nampak? Bukan tinggal harta emas perak apa dah. Satu mangkuk dia tinggal, dia susah hati. Mangkuk tu besok nak Tuhan ditanya kat aku, mangkuk ni yang buat apa? Nampak? Ya? Itu Salman Al-Farisi tuan-tuan. Ya? Tu lah. Ini kita ambil kira lah. Ya? Dia adalah merupakan sebagai orang yang pertama yang pimpin tarekah daripada Nabi SAW. Dia orang yang kedua sesudah Abu Bakar As-Siddiq yang terima tarekah daripada Nabi. Nampak tak? No? Tiap-tiap malam dia ulang pergi jumpa Rasulullah. Akhirnya ketika Umar tanya ke dia, hampir mana ni tiap-tiap malam? Dia abang, dia kata aku bertemu Rasulullah. Nampak tak? Dia. Pasal apa? Pasal dia macam Umar kita tolong aku pun nak ambil sama. Tu, nampak Faham? Tu datang daripada dia, turun sampai tarekah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Tukar nama dia Tarekah Qadiriyah. Daripada tarekah tu turun pula kepada Bahauddin Naqsyaband. Ya, Bahauddin pula ubah sikit. Dia adalah dia punya perubahan kaifiat dia tu. Dipanggil Tarekah Naqsyaband. Ya. Tu dia. Turunlah sampai ke bawah ni, pecah Naqsyaband tu pecah lagi. Sampai jadi 8 tarekah lagi, ya. Naqsyaband, ya. Itu satu di antara punca dia. Begitu punya salih, begitu punya alim, begitu punya zuhud. Siapa dia? Salman Al-Farisi. Kita cerita sikit riwayat sahabat-sahabat ni, ya. Baik. Kemudian habis yang ke-8, yang ke-9 dia kata kurangnya ganjaran pahala di akhirat. Orang yang banyak makan ni, banyak sibuk dunia ni, kuranglah ganjaran pahala di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wasta'ta'tum biha. Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu. Raja, dia buang raja pula. Ni buang raja ni. Raja ni R tu ganti S saja. Bahasa dia tak betul lah, terjemahan tu. Ambil pada teks Arab tu tak kena mengena, ya. Raja tu ubah, salah cetak lah, printing error, ya. Raja tu R ganti dengan saja. Nampak tak? Kalau kita baca balik, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja. Nampak tak? Bukan raja lah. Tak betul lah. Tak ada kena mengena. Tak ada pun di sini kata raja dalam ayat ni. Faham? Ayat ni kata wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ard bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Itu dia. Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang hina kerana kamu bertakabur di muka bumi tanpa hak dan kerana kamu berlaku fasik. Siapa ayat ni Tuhan tuju? Orang kafir. Ayat ni Allah tuju kepada orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafirin, Allah berkata kepada orang-orang kafirin, itu tafsir dia. Nampak dah ya? Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, tak ada benda pun, untuk dunia saja. Dan kamu bersenang-senang dengan hidupnya.
Orang kafir hidup senang-senang dengan dunia lah, bukan ada apa lagi. Nampak ya? Itu dia. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang hina kerana kamu bertakabur. Maknanya bertakabur dengan harta benda dunia, kekayaan dunia dia. Itu dia. Raja gula 57 bilion raja gula. Ya. Raja gula Malaysia kan, ya. Datuk apa nama ibu abang? Robert Koch nak abang nama tak mau keluar. Ya. Penasihat kepada Kementerian Kewangan kita. Ya, itu dia. 57 bilion. Apa nak buat? Esok boleh tebus azab kubur tak boleh. Macam mana nak buat? Itu yang kata tadi ni. 57 juta. Kalau kita tukar betul lah, bagi faham senang pun 57,000, bukan 55,000, 57,000 juta. Makam tu 57 bilion. Ya, menangis dalam kubur. Itulah. Kalau dia tak beriman lah, dia hidup lagi, kita tak tahulah akhir hayat dia macam mana lah. Akhir hayat dia beriman kepada Allah, kaya dia. Kaya dunia akhirat. Itu dia. Moga-moga lah insya-Allah ya, tapi tak nampak gaya lah, tak nampak jalan ya. Tu. Ya, 10 jutawan 10 bilion di Malaysia ni. Melayu baru 3 orang lah. 3 orang Melayu. Orang Islam 3. 7 semua depa. Seorang India. 6 Cina. Nampak ya? Bilion di Malaysia. Bilion. Baik. Maka sungguhnya kelazatan akhirat akan mengurang mengikut kadar yang anda ambil daripada kelazatan dunia, dan kerana pengertian ini Allah Ta'ala sungguhnya telah memberikan jaminan tidak akan mengurangkan kelazatan akhirat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala ia menawarkan dunia kepada baginda. Allah tawarkan dunia kepada Nabi. Nampak tak? Ya. Kalau kira-kira Nabi lah orang yang paling kaya di atas muka bumi ni, Nabi kita lah lebih kaya sekali. Tanah haram Mekah, tanah haram Madinah, ya. Tanah haram Mekah, tanah Madinah mengandungi logam emas yang paling banyak di dunia tau. Logam emas yang ada di Mekah, yang ada di Madinah tu adalah lebih banyak daripada paling banyak di dunia. Siapa punya? Rasulullah punya. Mekah pun Nabi punya, Madinah pun Nabi punya. Seluruh Jabal Uhud tu 7 km, Jabal Uhud 7 km lah kan. Bukan Jabal Rumah sekarang tu untuk ragas naik tu, untuk tengok tu, bukan. Yang tu penghujung-hujung 7 km. Dia scan tengok dengan US. Oh, dia kata dalam tu bukan kata emas, ada permata pada dalam tu. Sebab tu Saudi berpagang. Mana tu orang tak ada beriman ni curi lah. Kalau Jabal Nur tu, tetapi ziarah Jabal Nur, tengok ambil batu dia, kita tengok di matahari merelip-relip emas. Jabal Nur emas. Nabi tak mau. Nampak tak? Masa Raja Maghribi mai ziarah Rasulullah, dia mengek ziarah, bukan mai ziarah, mula tu mai dia bersepak Nabi ya. Raja Maghribi ya, dia mai tu nak sepak Nabi. Pasal dia pergi mengadu kat dia lah, orang kafir Quraisy Mekah ni pergi mengadu kat dia lah. Tolong tengok Ustaz, orang kami ni cuba memecah belahkan pihak, memecah belahkan kaum kami, bawa satu ajaran baru begini-begini. Raja Maghribi itu belum Islam lagi lah. Dia kata tak apa, aku pergi tengok Muhammad, aku pergi tengok dia. Nak sepak Nabi. Khadijah pun bagi pakai baju merah hati. Nabi suka merah hati, Nabi pakai. Khadijah buat baju kat Nabi, Ummul Mukminin Khadijah. Dia bukan nak sepak Nabi, dia tengok Nabi, dia lari keluar daripada kemah pergi sambut Nabi. Ketampanan Nabi dengan bastul wajh Rasulullah ya, luar biasa. Maka dia pergi sambut, wahai anakku. Nampak? Bukan nak sepak, wahai anakku. Bawa masuk dalam kemah, duduk sebelah, tanya kat Nabi dengan lemah lembut. Nabi pun jawab, bagi ajaran-ajaran yang kami bawa, yang aku bawa daripada Allah ni kepada manusia. Nampak? Dia beriman. Nampak? Tapi dia minta satu dalil lah. Anakku Muhammad, kalau sungguh engkau ni Rasul daripada Allah, nampak tak? Aku minta satu, kau boleh buat belah bulan.
Nampak tu. Minta pelik bulan-bulan tu. Nabi pun tak nak kata banyak-banyak cerita. Tadah tangan tu gelap. Atas Jabal Qubis tu gelap. Nampak? No? Bila gelap keluar bulan. Belah bulan. Nampak tak? Masuk sebelah tu dalam badan Nabi, kecil. Keluar balik, sambung tangkup balik. Nampak tak? Terah balik dah. Waktu tu asap. Tu, tu dia pun beriman. Dia balik di Maghribi, dia hantar bagi 70 tong permata. 70 tong permata dia hantar bagi ke Nabi. Nampak? Untuk Nabi tak ambil semua, tanam di Jabal Qubis. Jabal Qubis tu tanam. Nampak tak? Kalau aku buat pula yang ni, aku terima habis umat aku, dia kata. Nampak? Dia lingkup. Itu kata tawaran. Allah bagi tawaran kat Nabi. Nampak tak? Ya, dunia aku bagi semua kepada kamu. Tak mau. Nabi kata apa? Permanya kepada baginda, dan aku tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada akhirat. Mak kata ambil dunia, akhirat kamu pun tak hilang. Aku bagi dua-dua. Nabi tak mau ya. Nabi tak mau juga, tetapi baginda menolak tawaran itu meskipun ia tidak mengurangi akhirat kerana kecintaan kepada Allah melebihi daripada dunia dan isi. Daripada dunia dan tu potong melebihi daripada dunia dan isinya. Allah Ta'ala telah mengkhususkan kepada baginda demikian, iaitu tidak mengurangkan nikmat akhirat, maka telah menunjukkan kepada orang lain bahawa akan dikurangi nikmat itu, melainkan Allah melimpah kekurniaan kepada anda dengan demikian itu. Ini bererti bahawasanya kalau kita banyak kepada dunia, tumpu dunia, akan kurang akhirat. Confirm. Sebab Allah dah tawarkan Nabi, Nabi tak mau. Bila Nabi tak mau tu, maknanya kata kita umat dia nak buat juga, maka kita akan ketinggalan banyak perkara akhirat, ya. Kita tidak akan dapat banyak perkara akhirat banyak. Nampak ya? Itu dah. Dan makna kata keduniaan kita juga tidak akan susut. Insya-Allah tuan-tuan ya. Kalau kita tumpu semua kepada Allah, betul-betul tanam je kita jadi salikin, hamba Allah yang akan kembali kepada Allah. Tumpukan sepenuh jalan untuk menuju kepada Allah, ya. Dunia ni kita jangan beratkan sangat. Jangan kita beratkan dunia, jangan kita tumpukan dunia, jangan kita kalut dunia sehingga mengabaikan kepentingan-kepentingan akhirat tadi ini. Maka Allah akan beri kita dunia tanpa kita hajat. Nampak? Tuhan bagi dunia tanpa kita hajat. Nampak tak? Ya. Ini proven. Orang Putih kata. Benda ni kalau kita ingat, banyak kalangan-kalangan tokoh-tokoh ulama kita sendiri, ya, yang kaya raya. Ya. Begitu nah. Tuan Haji Ahmad Tuan Husin, Allahyarham, ya. Ketika nak mati lah, bukanlah baru-baru nak mati, ya. Dalam 6 tahun sebelum dia meninggal, ya. Tanah sawah ni berlambat-lambat orang bagi dah. Tak pergi tengok pun. Tak tengok, tak jenguk pun, ya. Dia ni. Jadi pendek kata, dunia cari kita. Bukan kita cari dunia, dunia cari kita. Kalau kita tumpu kepada akhirat, dunia cari kita dengan macam. Sedangkan kita tidak berhajat. Dunia mencari bila kita tak berhajat, boleh mah. Kalau berhajat, jenuh bila berhajat, dia akan sebabkan kita akan tumpu penuh dunia, ni akan mengabaikan hak akhirat tu, ya. Jadi maka itu Rasulullah, Allah Ta'ala telah mengkhususkan kepada baginda demikian, iaitu tidak mengurangkan nikmat akhirat, maka telah menunjuk kepada orang lain bahawa akan dikurangi nikmat itu, melainkan Allah melimpahkan kurnia kepada anda dengan demikian itu. Sesungguhnya diriwayatkan bahawa Khalid ibn Walid, nota kaki di bawah, tengok siapa dia. Beliau ialah Abu Sulaiman ataupun Abu Walid Khalid Al-Walid Al-Qurashi, ya, Al-Makhzumi. Beliau meluk Islam selepas peperangan Hudaybiyah pada bulan Zulkaidah tahun yang ke-6 Hijri. Beliau terkenal dengan berani, mulia dan mempunyai sifat-sifat kepimpinan. Beliau telah menghadiri peperangan Mu'tah, peperangan lawan dengan Rom, ya. Itu dia, ya. Di mana dalam peperangan itu 4 orang sahabat Nabi kecundang. Antaranya Ja'far bin Abi Talib, ya, abang Sayyidina Ali. 4 orang tumbang. Orang yang keempat, ya, Zaid bin Harisah. Yang keempat tu masa kena tombak, bendera tu melambung. Khalid masa tu tak jadi apa lagi, baru tentera biasa. Tak terkenal lagi sebagai wira, tapi dia bangun untuk Islam.
Orang putih tu, bendera tu jatuh, orang keempat jatuh, dia tangkap bendera. Bila tangkap bendera tu, peperangan jalan. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi kemenangan kat depan lah. Itu di atas pimpinan Khalid ibn Walid. Itu satu cerita lah, kita nak faham sikit ya. Beliau telah menyediakan setelah menjamu Sayyidina Umar. Khalid dia jamu Sayyidina Umar. Umar mari rumah dia, dia jamu Sayyidina Umar. Beliau telah menyediakan makanan yang enak untuknya. Maka berkata Umar, makanan ini untuk kita. Maka apakah pula makanan untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang telah mati, sedangkan mereka tidak pernah kenyang makan roti yang diperbuat daripada buah jelai. Nampak tak? Ya. Ujar Khalid, bagi mereka balasan syurga, wahai Amirul Mukminin. Ujar Umar lagi, sekiranya mereka telah berjaya mendapat syurga, maka bahagian kita pula di dunia ini macam mana? Ialah makanan ini sajakah? Kita dapat yang ini sajakah ni? Dia dapat syurga. Nampak tak? Sesungguhnya mereka telah berbeza jauh daripada kita. Begitu nyata sekali perbezaannya. Ya. Umar tak makan. Umar tak makan. Ikut dari riwayat ni, Umar tak makan. Aku tak sanggup, tak tergamak nak makan, dia kata. Nampak tak? Aku duduk nampak mereka. Mereka tu mati dalam keadaan fakir. Nampak tak? Ya. Serta dalam keadaan perjuangan. Riwayat bahawa satu hari Umar merasa dahaga. Maka beliau minta air. Lalu seorang lelaki memberi kepadanya satu bekas air. Laki-laki ni orang miskin lah, fakir juga, bukan orang kaya. Dia minta air, laki-laki ni buat air dekat dia, ya. Yang dalamnya terdapat beberapa biji tamar. Dia rendam, dia lepas biji kurma. Kurma lepas dalam air tu, nak bagi manis lah air tu, nak bagi Amirul Mukminin minum. Maka kalau Umar mendekatkan air itu ke mulut, beliau mendapati sejuk lagi manis. Lantas beliau terhenti daripada minumnya sambil beliau berkata, oh, sebut sikit, terhenti sikit lah, tak minum lah. Dia dan rasa sikit. Berkata laki pemberi air itu, demi Allah aku tidak cuai untuk memaniskan wahai Amirul Mukminin. Maknanya kita memang aku sengaja memaniskan air ni dengan masuk ke rumah. Nampak? Bukan aku tak sedap aku buah ni, aku sedap. Aku buah air ni sengaja nak bagi tuan minum kerana ada sedikit rasa manis. Maka ujar Umar, itulah yang menghalang aku daripada meminumnya. Nampak tak? Maknanya kata aku tak gamak nak minum, tak boleh nak minum dah. Manis. Kasihannya kamu, andainya bukan kerana akhirat, sudah pasti kami turut menyertai kamu sekalian dalam cara hidup kamu. Kasihan, kampung ni tak faham, tak reti ya. Tak ada pegangan begitu kuat kepada akhirat. Kalau kiranya tadi ini, kalau semata-mata aku tak nampak akhirat ni, aku pun ikut lebih hampa jugalah. Itu dah. Kita ada kan. Kalau minum ni kita nak spesial lah, kopi tarik, teh tarik lah. Ya Allah, macam-macam makanan menarik-menarik, sedap-sedap. Tu. Baik, tapi jangan salah lah kan, jangan buangkan lebih lah. Makan bukan tak makan lah. Makan, baca apa? Li'ila fi Quraisyin, baca apa habis. Sebelum makan. Apa-apa hari ni punya makanan lah, kita tengok instant food ni, punca kepada kanser. Dr. Nurdin, abang cuba tengok dia kata. Dia habaq makanan-makanan semasa sekarang ni, menjana kepada kanser. Kemarin saya bawa keluar isteri saya daripada hospital. Leret tu, satu leret blok A tu semua kanser. Isteri seorang saya bawah medical. Nampak? Dia seorang medical, yang lain semua bawah kanser. Nampak? Saya buat bijarah jugalah. Jarah dia pak. Muda-muda kena kanser ni. Ada 32, ada 41, tu semua kita pergi. Dan adik-beradik saya ada seorang dalam tu, baru jumpa kemarin. Dia 52 umur, muda duk kerja lagi. Ini kita nampaklah instant food hari ni punya instant food banyak menjana kepada kanser. Tambah duk makan dapat benda-benda panggang, benda-benda garing, benda-benda goreng ni kan. Very bad. Tu masuk awit kan, benda-benda awit ni lagi-lagilah menambahkan kanser. Jadi kita nak makan hari ni ikut petua Habaib daripada Darim beritahu ya. Habib Abdul Aziz, salah seorang daripada ulama besar Darim sekarang, dia petua lah sebelum nak makan. Dia kata apa-apa hari ni punya makanan bacalah li'ila fi Quraisyin bi'abih. InsyaAllah kalau kita makan manis tadi picik balik gula tak naik. Nampak tak?
Tapi baca betul ya, no? Baca sungguh-sungguh lah dengan satu keyakinan. InsyaAllah. Wa amanahum min khawf. Itulah ayat dia. Ayat tu lah dia punya power dia. Nampak? Tu Habib Abdullah Al-Haddad Ba'alawi pada malam Lailatul Qadar, dia dapat Lailatul Qadar. Dia dapat ilham ayat ni. Susun masuk dalam dia punya Ratibul Haddad. Ratibul Haddad. Mana orang tahu dalam dua haddad ni orang tak baca lah, ya. Tapi orang muda-muda ni tak baca lah, semua tu tak tahu lah. Kitab dia pun tak ada. Majmu' Syarif dalam tu ada sebut Ratibul Haddad. Bacalah kalau boleh seminggu sekali pun jadilah. Tiap-tiap hari Jumaat baca. Atau malam Jumaat bacalah Ratibul Haddad, ya. Insya-Allah dia merupakan hizib zikir. Dalam tu adalah ya amanal khaifin aminna mimman khaf, ya amanal khaifin salimna mimman khaf, ya amanal khaifin najina mimman khaf. Dia ambil daripada wa amanahu min khauf, itu ilham dia dapat. Nampak ya? Sebagai zikir masuk dalam Ratibul Haddad. Syekh Ahmad Semaid, mufti Singapura, Allahyarham, meninggal, alim alamah, ya. Dia buat syarah pula kitab dalam bahasa Melayu, cantik. Baik, muka surat lebih kurang dalam 280 muka. Ada jual di kedai kitab. Minta ya, syarah Ratibul Haddad oleh Said Ahmad Semaid, bekas mufti Singapura. Alhamdulillah, alim, tuku alim, ulama besar. Baik, fahamlah. Dan yang kata 10 tadi ni masuk ke 9, masuk ke 10, di akhirat nanti akan tertahan di padang mahsyar kerana berlamaan kiraan hisab amalan. Kalau akhirat kita lemah, akhirat kita kurang, tuan-tuan, akan jadi sengsara lah di akhirat besok. Berdiri lama di padang mahsyar, mendapat kecemoohan dan celaan, malu kerana meninggalkan adab, dengan mengambil dan berpilihan dan menurut tuntutan keinginan hawa nafsu. Ya, dia pentingnya sekarang ni, mana kita lihat di persegi mana yang kurang. Apabila kita melebihkan akhirat ni, dia akan kurang pada adab. Adab tu kurang. Nampak ya? Banyak orang dalam hari ni, banyak perkara adab telah ditinggalkan. Kalau adab dah tak ada, syariat pun tak ada. Kalau syariat dah tak ada, tauhid pun tak ada lah. Kalau tauhid pun tak ada, iman pun tak ada. Nampak? Wa man la adabalah fala syari'atalah, wa man la syari'atalah wala tauhidalah, wa man tauhidalah fala imanalah. Nampak? Kalau tak ada iman jadi apa? Itu masalah kita nak biar faham. Sebab tu kita perlu adab. Sebab tu Imam Ghazali susun Ihya Ulumuddin tu. Kitab tu semata-mata mengisi ilmu adab. Kita boleh ambil murah yang mana yang lebih ringkas untuk nak faham tu. Maknanya antaranya tadilah makan minum tadi, bila terlalu banyak dengan kita menumpukan dunianya lebih, ya, usaha-usaha nak cari makanan tu dunia lah, sibuk-kesibukan dunia kita akan jadi lebih lah. Pasal nak cari makanan, betul tak? Nak isi kejahatan perut, kejahatan perut itu saja, maka tak dapat tidak kita akan kurang nilai-nilai adab. Antara adabnya tak ada lagi lah nak buat amalan-amalan sunat, kurang. Nampak tak? Baca Quran pun kurang. Jiwa yang dicemoh dengan tarikan nafsu lawamah. Nampak tak? Bukan kata amarah saja, dia dah masuk lawamah tadi. Bila masuk lawamah, maka tidak ada terasa sedap nak buat sunat. Orang ada, kalau dia diikat oleh lawamah tu, dengan diperangkap oleh amarah pada awalnya, maka dia akan hilang kelazatan beramal ibadat. Kurang amalan. Kamu cantik, sembahyang sunat pun tak sedap, baca Quran pun tak sedap, zikir pun tak sedap. Nampak tak? Ya, sebab terbaik dengan keduniaan. Na'udzubillah. Itu kita kena buat tu. Benda-benda ni, bila kita dah tinggal benda-benda ni, kita tidak mendapat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah yang khusus tu kita hilang, tak dapat. Bila kasih sayang Allah khusus kita tak dapat, kita tidak ada kawalan. Nampak tak? Tak ada siapa nak kawal kita. Tidak siapa nak kawal kita. Yang kawal kita siapa? Nafsu kita sendiri. Maka jatuhlah dalam kancah-kancah kerosakan. Itu kita pernah sebut hadis, tentang boleh buka dalam hadis 40 ada hadis ni.
Hari yang ke-30 berapa adalah tak ingat dah. Baca tengok. Ya, barang siapa yang menunaikan, mendekatkan diri. Niat mula dekat diri kepada Allah, buat segala-gala yang fardu, elok-elok. Yang fardu-fardu ni buat dulu, yang sempurna, elok-elok. Ditambah lagi dengan mendekatkan diri kepada Allah, melakukan amalan-amalan sunat. Nawafil dia kata, tambahan. Nampak tak? Sunat-sunat rawatib tu kita buatlah. Tapi hadis tak buat kot, tahajud tak buat. Itu dah. Witir mungkin tinggal. Duha. Nabi sayang, Nabi suka, tak buat. Nampak tak ya? Bila malam-malam nafilah ni kita tak buat, nawafil ni, macam mana Tuhan nak sayang? Bila kita banyak dengan nawafil, nafilah tambahan ni kita buat, Allah akan sayang kita. Bila Tuhan sayang kita, apa jadi? Kita dengar dengan Allah, kita dengar. Tuhan kawal telinga. Melihat dengan Allah, kita melihat. Allah kawal mata. Nampak? Kita sendiri nak kawal tak mampu. Allah pegang kita. Telinga kita dia pegang, mata kita dia pegang, mulut kita dia pegang, tangan kita dia pegang, kaki kita dia pegang, terpimpin. Nampak tak? Itu kita kena kita, ya. Itu dia panggil irsyad. Irsyad, ya. Dia kedaki yang kita minta dalam Fatihah, ya. Kata Profesor Dr. Hamka, antara yang kita minta ihdinas siratal mustaqim itu adalah irsyad. Irsyad ni, Tuhan tolong pegang kaki tangan kita. Selamatlah. Dia pergi mana Tuhan pimpin, baru jadi subuh. Kalau tak ada yang tu, kita sendiri nak pimpin dia tak jadi. Silakan muazzin masuk dalam Tuhan. Okey, Pak Azan, silakan azan. Kita raikan azan dulu. Tak bunyi jam. Dekat lagi 12 minit. Bukan. Masuk. Ada lah. Lepas lah. Tu bunyi azan baru bunyi. Silakan. Azan tak apa. Azan. Ada depan nak sembahyang lagi. Bukan kita, ada orang lain nak sembahyang. Nampak tak? Depan nak sembahyang, depan nak balik. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hayya 'alal salah. La haula wala. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah. سيدنا محمد الفضيلة والصلاة والسلام شفاعة يوم القيامة ورحمة ورحمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله
wa salawatullah salamu alaihi wa alihi wa ashabihi ila min liqa'i amma ba'd, insyaallah. Di akhirat nanti akan tertahan di padang mahsyar kerana perlamaan kiraan hisab amalan dan mendapat cemoohan dan celaan malu kerana meninggalkan adab dengan mengambil yang berlebihan daripada menurut tuntutan keinginan nafsu. Pasal dunia lebih banyak adab kita tinggal, tak ada masa nak baca Quran, berat badan, nak bangun subuh pun berat, subuh pun berat, nak sembahyang, nak gerak kita bangkit, malam makan banyak kan, itu dia. Kerana semuanya dunia yang halal, semuanya dunia yang halal itu akan dihisab. Yang halal pun Tuhan tanya, dan yang haramnya lagi-lagilah akan diazab, dan perhiasan pula menuju kepada kerugian seterusnya, kebinasaan. Maka inilah semua bahaya yang 10. Kita baca ada 10 ni, dan satu saja daripadanya sudah cukup bagi orang yang mahu mikirkan keselamatan diri sendiri. 10 dia bagi, satu kita boleh terima pun jadilah, sebagai satu pengajaran kepada kita untuk membentuk peribadi kita, syakhsiah diri kita. Oleh itu wajib atas anda, wahai orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadat, yang sangat-sangat berjaga dan urusan makanan, supaya anda tidak jatuh dalam haram atau syubhat yang menyebabkan anda mendapat azab. Kemudian wajib atas anda menyelidikkan makan yang halal sekadar menjadi persiapan tenaga untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka janganlah anda jatuh dalam kejahatan, nanti anda kekal dalam tahanan di padang mahsyar nanti. Allah juga pemberi taufik. Moga-moga Allah dapat taufik, kita dapat taufik kepada Allah. Jika anda berkata mula-mula hendaklah Tuhan terangkan kepada kami tentang hukum yang halal dan yang syubhah serta ta'rif keduanya. Nak biar faham apa dia halal, apa dia syubhah. Nampak tak? Itu dia. Maka tu Syekh Yusuf Qaradawi, dia muda lah masa tu, ya. Dia baru berkhidmat di Azhar, diminta oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, ya, minta dekat dia suruh karang satu kitab khas tentang halal dan haram. Tolong susul satu kitab yang mengandungi tentang halal dan haram, kerana kita nak edan kepada manusia, kepada orang Islam semua, baca supaya senang. Semua ada dalam tu, tak payah duk baca banyak kitab. Orang di rumah boleh baca. Syekh Yusuf Qaradawi susul kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, ya, dalam Islam. Sekarang ada terjemahan, mula-mula ulama Indonesia terjemah, kemudian sekarang ni diterjemah oleh satu pihak daripada Dewan Dewasa dan Pustaka, ya, terjemah. Cantiklah, ya, dibuat pun cantik dengan dia punya cover apa semua, dengan bahasa pun mudah kita faham, ya. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapat di kedai-kedai kitab, ya. Bacalah apa yang halal, apa yang haram dalam Islam. Satu kelengkapan kitab yang disusun begitu baik. Wallahu a'lam. Baik. Maka itu jika anda berkata mula-mula hendaklah Tuhan terang apa dia yang haram, apa yang syubhat. Syubhat ni banyaklah. Tak payahlah kita nak buat apa lah. Itu ada lebih kurang 300 lebih lagi soalan-soalan yang belum dijawab, ya, belum selesai. Majlis fatwa kebangsaan, ya, tak dapat nak habis lagi. Duk datang bertindih soalan. Banyak perkara-perkara syubhat, ya, yang belum disahkan halal dan haramnya, perlu dijawablah, ya, insya-Allah. Di Pulau Pinang kita sendiri pun banyak lagi lah. Jadi baik. Jadi maka saya berkata, Imam Ghazali katalah, demi umurku dan genggaman Allah, semuanya kami telah banyak memperkatakan mengenainya dalam kitab Asrarul Mu'amalatid Din, dan kami telah sebut juga kitab yang khusus baginya dinamakan kitab Halal wal Haram. Imam Ghazali ada tulis tu kitab tu, ya. Dan mana kitab Al-Haram ni ada masuk dalam Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tetapi di sini kami akan mensyaratkan kepada beberapa perkataan yang ringkas yang boleh menyampaikan kepada fahaman orang yang lemah, yang mula belajar, kerana maksud kitab ini supaya orang yang mula belajar dapat mengambil manfaat dengannya dan urusan ibadat, dan dapat menolong penuntut ilmu dan amal. Nak baca Ihya Ulumuddin itu terbaik sangat, kan, ya. Boleh tengok dalam Mau'izatul Mu'minin, bimbingan mukmin, ya, ditulis oleh Abdul Qasim Al-Qasimi, ya, Ahmad Al-Qasimi, seorang ulama Mesir. Dia tulis dan terjemah banyak dan kitab bimbingan mukmin, ya, bimbingan mukmin. Sebelum tu kita punya ulama besar Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dia buat satu komprehensif, ya, kepada kitab Ihya Ulumuddin, iaitu Siyarus Salikin.
2 juzuk 2 jilid 4 juzuk. Itu di antaranya. Dan ada disusun lagi ya dalam Ibnu Qudamah ada susun dalam kitab tu. Dan sekarang ni yang terkini Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ya, seorang jutawan daripada Indonesia. Dia cetak khas, bukan jual beli. Dia cetak Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ya, cetak sendiri. Dia buat sebanyak 2000 naskah. Seorang jutawan daripada Indonesia. Dia hantar kat dia 500 buah. Ya. Kita pun distribute kepada masjid-masjid. Ya. Yang saya duk majang kitab tu, saya majang di kitab di Masjid Al-Qumbah. Ada Muslimah, Majlis Muslimah, dan insya-Allah sedikit lagi di Masjid Balik Pulau pula. Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dan satu di Masjid Al-Badawi, kita bawa. Itu kitab tu lah. Tak ada jual tu. Dia cetak sendiri. Jutawan ni cetak sendiri. Kata dia kenal saya, dia hantar bagi 500 buah. Ustaz tolong sibuk buku ni, ustaz mau ngajak dia dah. Larat nak ngajak tak boleh. Takut betul-betul bagi orang lain ngajak sama lah kita betul lah. Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ya, cantik. Kalau kita nak beli harga dia lebih kurang satu, saya ingat dekat RM90 terbaik besar. Itulah satu orang punya inisiatif, orang kaya. Dia punya inisiatif, dia nak kitab tu orang mengaji, dia dapat saham di akhirat. Alhamdulillah. Tu bagus, baik. Jadi makanya kata musannif, ya, setelah berkata setengah ulama, setiap apa yang anda yakin milik orang lain. Ini satu lagi nak jaga ni, ya. Setiap telah berkata setengah orang ni baru teringin aja, bukan kita ambil pun teringin. Telah berkata setengah ulama, ya, setiap apa yang anda yakin milik orang lain yang terlarang. Nampak? Anda yakin milik orang lain yang terlarang pada syarak, anda memilikinya. Aku pun boleh dapat juga. Apa datangan dia, aku dapat juga. Katalah orang tu banyak harta kerana rasuah, dia tak? Banyak harta dapat kerana rasuah, kita pun teringin. Dan kita pun kata, aku pun dapat juga lagu tu. Bila kita niat lagu tu, ada sangka macam tu, ada jangka lagu tu, sudah dikira sebagai dosa, lagi haram. Nampak tak? Lintasan-lintasan hati yang seperti ini jangan wujud dalam jiwa seorang mukmin. Nampak tak, ya? Kita mesti bimbang, takut Allah lah. Hang nak makan duit-duit haram ni, tak tahu macam mana nak jawab ni lah. Dia kena ada takut begitu. Bila kita tengok orang-orang kaya-kaya ni, kadang-kadang kekayaan mereka itu bersumber daripada harta-harta yang haram. Jangan kita teringin nak jadi lagu dia. Dan jangan ada keyakinan kita pun boleh dapat lagu tu. Nampak tak? Jangan ada lagu tu. Orang kena menang ikut kan, 4 digit. Dapat ratus-ratus ribu, aku pun boleh kena 4 digit lah. Pakat main pula. Tu dah haram hukum dia. Nampak tu? Tu nak jaga tu. Baru ada keinginan, yakin, belum ada lagi. Dan adapun apabila anda tidak yakin dengan demikian, tak yakin, tetapi anda berat sangka begitu, nampak tak? Maka ia adalah syubhah. Berat sangka ni milik orang lain lah. Yang milik orang lain tu berat sangka lah. Yang ni dia tidak ada keinginan, tapi dia jangka boleh jadi boleh kot. Saja aku main bila nombor ekor ni kena sekali je lah, ni kali aku tak main dah. Tu contoh lah kata Lagipun aku nak main ni pasal nak bayar hutang. Cerita Abu Abdullah Fahim lah. Tak itu lah. Si Abdullah Fahim macam cerita lah ni lah. Tu dah. Tu lah. Ni hampir anak nombor ekor, hampir minta kat Pak Jiin, dia kata. Minta jumpa Pak In, minta dapat. Dia pun pergi jumpa Pak In. Tak pernah mengaji dengan Pak In, tapi tahu kata Pak In. Dia abang sini kat saya ni, mati dah orang tua ni. Nampak? Alhamdulillah. Dia dah elok main semayang pada masjid kan. Ikut kuliah dia 2-3 kali dah. Sebab tu tak mati dah. Pak In, boleh tolong Ustaz bagi nombor bagus-bagus tu dah. Salah minta. Pak In berkeluar mulut, babi hang. Tu dia. Lari. Dia buka buku babi, main nombor kena. Tu dia. Tu dia. Karamah tu. Pak In punya karamah sampai tahap tu lah. Ya. Babi hang tunggu ni. Lari balik pergi buka nombor ekor. Dulu kedai-kedai kopi semua ada nombor, ada kitab tu lah. Ya. Kitab nombor ekor, buka-buka tengok. Babi nombor berapa api tikam ke dah. Tu dia. Bayang hutang habis, taubat tak main dah. Tu dia. Dia abang kata, Ustaz, saya dulu ni dulu Pak In tu, saya boleh kenal ilmu ni, boleh kenal majlis ilmu,
berkat dia, nampak? Betul lah. Haji Abdullah fahim, masya-Allah. Ya, baik. Itulah kita ambil faham, ya. Jadi makanya kata maksudnya, maka apabila bersamaan tanda keduanya halal dan haram sehingga membuatkan anda kekal dalam syak, pada salah satu daripada keduanya dapat menguatkan dalil yang lain pada pertimbangan anda, maka itu dikatakan syubhah, kerana sungguhnya ia syubhah kepada halal dan syubhah kepada haram. Kita duk berbelah bagi kan, boleh ke tak boleh ni, ya. Kita macam ni lah kan. Nak minum air kok bukan pasal nak seronok, pasal nak bayar hutang, nampak tak? Dah. Orang minum arak ni pasal nak berubat, nampak tak? Pasal nak berubat. Dah, depa ketua kata minum Samsu Bukit ni. Nampak dah? Dah. Ya, fire water dia panggil. Fire water main dah. Tu dah. Jadi pendek kata, makan nak bagi apa? Bagi hilang penyakit. Nampak tak? Rawat. Aku niat elok, nampak tak? Bukan niat tak elok. Niat nak berubat. Mana boleh benda-benda haram kita pergi niat dia jadi elok? Tak boleh. Aku niat arak ni jadi ubat. Tak apalah kot lah. Tak boleh. Al-halal dan haram tu dah tentu dah. Al-halalul bayin wal haramul bayin. Nabi kata letak boleh ubah. Antara keduanya ada syubhat. Tu kena buang lah tu. Faham lah tu nah. Jadi makanya kita kena ambil kira apabila bersamaan tanda keduanya halal yang tadi ini, kita kena maka dengan ini urusannya telah menjadi kekeliruan dan halnya telah menjadi kesamaran kepada anda. Kemudian ingatlah bahawa menahan diri daripada mengambil yang haram adalah wajib. Tahan diri, jangan ambil benda yang haram tu, wajib atas kita kena tahan, ya. Dan menahan diri daripada yang syubhat adalah sebagai takwa dan wara'. Sebab itu kita ada hukum wara', hukum syarak, hukum wara'. Nampak tak? Hukum syarak kena ikuti dengan hukum wara'. Tadi makan di kedai kopi orang Cina kan, kedai kopi Cina. Ya. Hukum syarak kata apa? Makruh lah. Kopi betul dia banjur kopi sungguh, bukan tak? Bukan dia buat apa pun. Ya, boleh tak makruh. Itu banyak kita Pak Ji makan kedai kopi dulu. Kedai kopi Cina dulu mana ada kedai kopi Melayu, boleh kira lah. Penuh aja. Ya. Tuan guru Haji Saman Gati, hebat tu. Ya, tu dia. Hebat. Mai mengajak di Pulau Pinang. Habis mengajak dia pergi kena tosir dia. Tosir siapa? Kedai Hindu. Penang Street tu. Ya. Tu je. Saya tahu sangat dia fikir saya kerja di Penang Port dulu, ya. Duk Mila kot tu. Mana ada tosir Melayu? Tak ada. Tosir mamak tak ada, tosir Melayu pun tak ada. Yang ada tosir Hindu. Dia bawa kuah dalam timba steel. Tu dia, nampak tak? Punya sedap. Tak nampak. Penuh Pak Haji masuk kedai Hindu. Nampak tak? Itu pada hukum kata apa? Makruh lah. Hukum wara' kena tinggal, jangan. Nampak tak? Hukum wara' pasal apa? Macam kata Mufti Pahang. Seorang tu bercakap. Mufti Pahang. Dia kata tak boleh makan kedai-kedai yang bukan Islam. Nampak tak? Dia keluar tu. Kita tak boleh makan, minum di kedai-kedai orang yang bukan Islam. Kerana mereka tidak tahu hukum bersuci. Itu dia, nampak tak? Dia tak mengaji hukum bersuci. Dia tak tahu, nampak tak? Ya. Dia tak kenal ayat mutlak. Dia tak kenal. Ayat mustakmal, dia boleh ayat kulah, dia boleh bancuh, bagi kita minum kopi juga. Dia tak tahu yang betul lah mustakmal tu boleh guna hanya tujuan untuk bersuci pada yang wajib sajalah. Tak dibenarkan mustakmal tu basuh kain boleh, nampak tak? Basuh kain baju boleh. Tu dia. Jadi pendek kata Mufti Pahang, dia seorang-seorang dia bercakap, alhamdulillah, kemah dia. Dia kata kita makan minum di kedai orang kapiak ni adalah haram, dia kata. Nampak? Dia tak pergi makruh tu, nampak tak? Kita ambil pada dia punya root dia awal. Maknanya kerana mereka tidak kenal hukum bersuci. Dia tak mengaji bab tu. Dia tak tahu cara nak suci. Jadi berat, jadi ringan pertengahan, dia tak tahu nak basuh. Ayat dia tak kenal. Bab suci dia tak tahu. Jadi kita tak boleh minum dia, tak boleh makan dia. Wallahu a'lam. Itulah antaranya. Dekat tu sajalah pun kita kata sambung lagi nah. Jadi kita ambil nanti muka surat 231. Maka apa ditanya orang ambil situlah, tolong tanda Ustaz tanda Ustaz, saya tak tanda Ustaz. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih nabiyil karim
سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.